Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an. Walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa qurrati a'yunina wa nurina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu حبيبه وصفيه وخليل أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان ولكن jika Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita Islam dan beriman. Sungguh pengajian kita kaitkan dengan akidah Islam, akidah Sunnah wal Jamaah. Tentang Islam dan beriman itu berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala seperti pada firman Allah, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Setelah daripada ayat "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qist." La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Itu terdapat dalam surah Ali Imran dulu yang ketiga. Apa yang perlu kita ketahui di sini bahawa sedia tentang Islam dan iman itu kedua hidayah daripada Allah. Tidak dikatakan hidayah maknanya bukan makhluk, pada sifat Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Islam, iman, keduanya merupakan jenis hidayah. Maka kembali kepada Allah pada sifatnya yang maha memberi hidayah dan nanti. Jadi dia bukan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak menetapkan bahawasanya Islam, iman itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam dan iman ada kaitan dengan yang satu amalan. Dan amalan itu bukan amalan Allah Ta'ala, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mana seolah-olah Allah beribadah dalam iman dan Islam itu. Tidak demikian. Jadi dikatakan Islam dan iman itu adalah sifat Allah dari sudut hidayah Islam dan iman. Kepada siapa? Kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang keduanya adalah makhlukat. Ia adalah makhluk. Apa maksud Islam yang dikaitkan dengan makhluk? Tak kala mana hamba yang telah diberi hidayah lalu mengakui bersyahadat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan Allah. Itu makhluk. Kerana pengakuan itu pengakuan makhluk. Tetapi Allah juga membuat pengakuan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu. Seperti mana Allah mengatakan, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana." Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Itu pengakuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan daripada Allah tentu dan bukan makhluk. Jadi bila Allah membuat pengakuan la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Apa maksudnya? La ilaha illallah bagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga bersyahadah seperti pada firman Allah, syahidallah. Allah bersyahadah. Akan tetapi tidak ada sunnah wal jamaah, maka Allah bersifat kalam, berbicara. Maka dia berbicara dengan syahadah. Dia juga berkalam, berbicara, dan dia juga bersyahadah. Cuma Allah bersyahadah bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala duduk dari Islam. Seperti mana kita duduk dengan Islam yang sama dengan Islam yang Allah. Kerana Allah adalah yang menciptakan Islam. Hakikat itu. Allah mencipta Islam, apa maksudnya? Bentuk-bentuk amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Itu makhluk Allah yang cipta. Solat, puasa, itu bentuk-bentuk amalan. Itu makhluk. Begitu juga dengan iman. Dalam akidah Sunnah wal Jamaah ditanya, adakah iman itu makhluk ataupun bukan makhluk? Lalu jawapannya seperti mana Islam? Yang pertama, iman itu dia bukan makhluk kerana ada kaitan hidayah. Hidayah itu sifat Allah, wajib azali.
Itu baru bagian iman. Cuma yang makhluknya adalah pada etikot si hamba. Beriman percaya kepada Allah. Beriman dengan segala yang diimani oleh seluruh para nabi, para rasul. Pada kita ketahui semua para nabi, rasul beriman satu kepercayaan. Tidak ada silap. Tidak ada silap. Sekiranya Nabi Musa alaihissalam tahu kisah umat yang terdahulu, Nabi yang terdahulu, pasti juga Nabi Rasul yang lain pun tahu yang sama. Keadaan yang itu, dia akan tahu yang sama. Kerana bahagian iman yang telah percaya dengan perkara yang baik, itu sama. Contoh tentang kiamat, tentang apa yang berlaku pada saat dekat akhirat nanti di syurga neraka, apa yang berlaku di neraka, apa yang ada di syurga, keimanan itu sama. Jadi kalau kita sudah berbicara kepada kita tentang barzah, ada poin itu barzah. Tentu Nabi Rasul yang sebelum itu ada cerita barzah yang sama. Sama. Iman, bertauhid itu sama untuk para nabi, para rasul. Lalu oleh kerana itu apa yang disampaikan oleh nabi kita, itu juga yang disampaikan oleh para nabi, para rasul yang terdahulu sama. Itu iman. Jadi iman yang pertama itu adalah sifat Allah yang memberi hidayah sehingga hamba itu beriman. Setelah hamba itu beriman, kepercayaan pada si hamba asal perbuatan si hamba tentulah dia makhluk dan dia baru. Tetapi hidayah yang sampai kepada diri itu bukan baru. Itu hobi. Itu ialah dari sudah tidak ada sudah. Dan perkara itu kata orang tidak ada khilaf. Khilaf ini kecil saja. Khilaf yang agak besar, perbahasan yang panjang lebar adalah berkaitan dengan sosok orang yang sempat beriman. Sebab iman ini tasdik fi qalbi. Sehingga ini nyatakan, saya beriman Allah Tuhan. Saya beriman Nabi Muhammad utusan Tuhan. Saya beriman terhadap apa yang diimani oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, saya beriman, saya percaya. Yang khilafnya apa? Yang khilafnya adalah dia mati sebelum dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu. Yang lain kata ulama, kalau sekiranya dia satu zaman dengan Rasulullah, bukan zaman kita, zaman Nabi, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Cuma sebelum dia mati, dia tak sebut la ilaha illallah. Apa itu? Ini yang hilang. Mengapa agaknya? Kerana iman itu berlatih. Cuma Islamnya di lidah tak disebutnya. La ilaha illallah tidak diucapkannya. Tapi iman itu adalah oleh kerana itu menurut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Islam takkan ada Islam melainkan mesti ada iman. Kerana apa? Kalau dalam Islam tak ada iman, maka kosong. Islam saja, nama saja, rasul saja tanpa iman, mana tak boleh. Itu disebut kaedah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila dia sebut Islam, iman mesti Islam berada dalam Islam. Islam berada dalam iman. Di jalan sama. Itu kalau bermula dengan Islam. Tetapi kalau seseorang bermula dengan iman, jadi diterima tak imannya kalau dia bersempatnya la ilaha illallah sebagai Islam. Ini yang ulama-ulama kita katakan. Bukan saja di sunnah wal jamaah, qadariyah, mu'tazilah pun tidak benar. Cuma ulama kata jangan memperhalusilah. Perkara ini perkara yang sangat adu dan dalam. Kata ulama, cuma kita sebut ini adalah perbahasan yang sulit, kata ulama-ulama kita. Mengapa agaknya? Kerana itu berkaitan dengan penerimaan Allah sebagai dia Islam atau tidak. Kalau dia beriman, cuma tidak ada la ilaha illallah. Ini suka kita nak jawab.
Kalau sekiranya dia itu beriman langsung ada asyhadu la ilaha illallah, betul la ilaha illallah, jelas. Ya jelas. Yang ini tidak ada la ilaha illallah seperti mana Abu Thalib, maka tidak jelas di Islam. Tapi jelas dia beriman. Tauhid. Ya Muhammad, aku percaya urusan Tuhan. Ya Muhammad, Tuhanku Allah, aku beriman kepada Allah. Tapi la ilaha illallah, tangguh dia, mati dulu. Tapi itu pada bagian kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang inna dina 'inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Kita yang menerjemahkan inna din hanya sesungguhnya agama, kita yang menerjemahkannya. Bahasa akidah Islam tidak menyebut agama, dan agama itu adalah bahasa kita, bahasa Melayu. Lalu disebutnya apa? Disebut ad-dinul Islam. Inna din tidak diubah. Kalau sekiranya diubah, ad-din adalah agama. Jadi kita nak tanya, ini ad-din adalah agama. Sama ke? Sebab Allah kata ad-din, kita kata agama. Ya Allah Ta'ala kata ad-din, dan kita kata agama. Sama ke? Tidak. Jawapan kata ulama, tidak sama pada yang sama persamaan. Mengapa? Kerana disebabkan Allah menyatakan inna dina 'inda Allahi Islam, hanya agama. Kita kata inna din, sesungguhnya agama yang Allah terima hanya Islam, dan tidak ada ad-din yang lain. Diterjemahkan agama, maka mewujudkan ada agama selain berislam. Kaedah. Itu pasal dan Hindu, kita sebut agama Hindu. Kristian, kita kata agama Kristian. Tapi kalau pada ayat ini nanti, mana ad-din tidak ada kaitan dengan Islam. Bila kita terjemahkan sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Banyak agama dalam dunia yang Allah terima hanya agama Islam. Kita yang sebenarnya dah mengubah takrif pada tauhid usul. Itu nak buat bagaimana dan tidak begitu. Itu bahasa orang Arab, dia tak pada sumpah agama kan, bahasa Melayu. Dia sebut ad-din. Ad-din. Jadi oleh kerana itu Nabi dia sebut Kristian, dia tak kata ad-dinul Nasara, ad-dinul Yahud, agama Nasrani, agama Yahudi. Mereka terus langsung kata itu Yahudi itu. Itu Yahudi yang Nasrani yang. Bila disebut Yahudiyah, Nasraniyah, itu bukan ad-din. Kalau diterjemahkan, itu bukan agama. Hindu ke, Sikh ke, itu saja. Itu semua bukan agama kalau mengikut pada ayat ini. Mengapa agaknya? Yang ini, kalau tengok pada kamu Dewan Bahasa dan Mustahil, bila disebutnya agama, dia bercakap. Dia tak mengkhususkan hanya Islam. Kaedah yang sebenarnya kalau kita nak guna ad-din itu adalah maksudnya agama. Maka kita kata agama Islam. Agama yang lain tak boleh masuk agama. Boleh cari dan agama lain. Kaedahnya itu. Kaedah usul. Tapi dalam hal ini, kaedah usul tidak dipegang, maka kita akan sebut agama itu, agama ini, agama ini, agama itu. Bahkan dikira berapa banyak agama dalam dunia, padahal tidak ada. Soalannya, ada berapa agama dalam dunia? Waktu saya belajar dulu, memang disebut lebih 70 agama yang ternama dan yang dinamo Yahudi, Kristen. Tapi pada hakikat yang dia sudah akidah Islam, itu bukan agama. Jadi agama itu berapa? Agama itu hanya Islam. Yang lain-lain bukan agama. Lalu kita sebut apa? Itu bentukkan budaya. Praktikal budaya. Kerana ulama akidah Sunnah ulama mengatakan itu bukan itu budaya. Itu di sudut agama. Jadi sudut akidah. Itu saya masih saya ingat lagi dalam buku pengajian Islam. Itu pendidikan Islam, SPM, kata Ibu. Dia kata itu budaya.
Islam saja agama. Agama dari Islam. Selain itu Islam, itu semua adalah budaya. Ini pandangan Islam terhadap mereka. Tapi tidak orang Islam tidak memahami, maka dia kata itu pun agama juga. Kalau dia kata itu pun agama, maka itu adil juga. Kalau itu adil juga, ada dari Islam juga. Dan Allah kata, inna di al-Islam. Inna Allah Islam. Lalu kamu kata, itu adil. Allah kata, inna di Allah Islam. Adil hanya satu, Islam. Lalu bila kamu kata, itu agama yang kamu sendiri, agama apa? Islam. Lalu kamu kata, itu agama apa? Itu bukan Islam. Kalau itu bukan Islam, melalui firman Allah, inna dina inda Allah Islam, maka itu bukan adil. Maka keadaannya. Tapi kita tak bagi nama apa, itu agama. Itu yang muncul agama tu, muncul nama agama. Itu agama Hindu, agama sekali, ini agama Islam. Tapi lagi pada usul. Untuk kembali pada usul, maka kembali, ini adalah dinul Islam. Itu. Kalau kita kata ini agama Islam, maka lain pun ada agama. Itu kaedah. Tapi dah kita begitu dah diadatkan menjadi satu tradisi, kita Islam sebagai agama. Tetapi juga selain Islam ada agama masing-masing. Dan digunakan pakai dalam kamu dia bahasa agama ini adalah satu panutan ataupun panutan, satu pegangan keyakinan seseorang dalam bawaan kehidupan dia. Yang ini tak agama ini bukan Allah Ta'ala. Begitu. Itu bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya kalau disebut inna dina inda Allah Islam tidak lain. Dia mentauhidkan Allah, dia ad-din Islam. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangannya adalah Allah dan Tuhan. Dia ada Tuhan dan Allah di Islam. Dia beriman itu. Itu betul kaedah usuliyah. Jadi oleh kerana itulah bila kita mengambil rujukan daripada kamus, kita mencari apa mana agama. Lalu takrif dalam Dewan Bahasa. Takrif agama itu bukan takrif dalamnya akidah dan Islam. Ini takrif yang barat, yang holistik, semua campur masuk jadi satu takrif. Itu yang perlu kita ketahui sebab kita pembelajaran hari ini bukan jadi holistik. Dia dah campur, tak ada masuk dalam ilmu Islam sehingga dalam takrif itu maka tanpa sedar diambil pada takrif yang barat. Tapi dia dalam pengajian Islam. Itu yang datang ni Syekh Naqiyuddin Al-Aqtas, dia kembali bersidang pada tahun 60-an dulu di Mekah Mukarramah. Dia wakil umat Islam daripada Nusantara. Dia orang Bogor asalnya. Kemudian datang Malaysia jadi profesor sehingga meninggal di Indonesia. Kita kata di orang Malaysia walaupun lahir di Bogor. 60-an dulu dibentak satu persidangan namanya Islamisasi. Mengapa dibentak? Sebab ini dulu pengajian Islam tidak pernah ada nama university, tidak pernah ada. Yang ada adalah jamiah. Tapi jamiah itu bila diterjemahkan yang barat jadi university, tahu itu. Padahal tidak pernah wujudnya university, tahu itu. Jadi pengajian barat ini akhirnya masuk ke dalam pengajian kat situ, kat sini sampai masuk ke Al-Azhar Al-Syarif. Sehingga Al-Azhar pun dapat nama University Al-Azhar. University itu ke Islamnya itu barat. Okey. Bukan saja dia bawa itu masuk, tetapi dia bawa juga degree, master, PhD. Apa maksudnya? Dia bawa ijazah dengan nama-nama itu. Bachelor of Art, BA, MA, PhD. Itu barat. Kalau itu masuk,
Sebelum ini orang yang belajar dapat apa? Dia dapat ijazah juga. Ijazah itu besar. Dia dapat ustaziyah. Ustaziyah itu produsen pabrikan. Doktoriyah, profesor. Profesor bahasa barat juga. Doktor itu pun bahasa barat juga. Jadi dulu disebut sebagai apa? Alimah. Al-Allamah. Zaman dulu. Kalau orang-orang yang belajar Quran didapatkan mukri gitu. Atau dia Al-Quran biasa-biasa, tak ada hafiz, kalau luar biasa, tak ada mukri, gitu. Itu yang dapatkan. Kalau dia belajar hadis, dia jadi muhaddis. Itu bahasa asal. Jadi itu semua masuk di rojak Barat, Islam Barat. Sehingga bila kita belajar, dia campur yang berat. Sampai pendidikan kita hari ini. Tak tahu sedar. Dia campur. Lalu saya nakib ni pun tengok. Kita punya takrif Islam. Takrif dari ilmu Islam telah diambil daripada takrif Barat. Masuk ke dalam ilmu sehingga jadi takrif untuk Islam. Tak tahu sedar. Takrif yang Barat masuk ke dalam Islam, lalu Islam guna takrif itu sebagai Islam punya. Padahal asal usulnya Barat. Jadi dia ini, Syekh Nafiuh ini datang, dia benar. Kita kena kembalikan takrif asalnya ilmu ini apa. Kerana Barat, bila dia takrifkan apa maksud ilmu, ini masuk dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam kita atau pendidikan kita di Malaysia. Ilmu itu adalah satu maklumat, pembelajaran sekian. Syekh Nafiuh pun mengatakan ilmu itu adalah satu makna yang hadir daripada Allah dan dia memiliki nurnya dan ilmu itu sumbernya Allah. Itu betul. Itu akidah kan? Gitu. Jadi ini yang kata betul kan? Sehingga bila kita belajar cara dengan universiti tadi, maka kita bukan dapat ilmu, kita mendapat maklumat. Tapi maklumat itu boleh gunalah untuk bangun kehidupan, boleh kerja, boleh itu, boleh ini. Cuma kita tak dapat nur itu. Kerana Islam, iman, dijalankan. Jadi yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, maka nur itu tidak ada. Kita tak boleh campur yang bukan Islam masuk jadi yang bersama Islam. Islam ini tidak solid. Bila masuk selain daripada Islam itu yang ulama-ulama dulu yang akan tulis satu kitab. Rod, kamu kena tolak. Ini yang dah masuk ni falsafah Yunani. Ini yang masuk ni falsafah Inggeris. Itu yang pada zaman Imam Syafi'i muncul ilmu mantik. Lalu Imam Syafi'i bangun berfatwa, barang siapa yang belajar ilmu mantik fasik dia, boleh jadi zindi. Orang hari ini salah faham, dia ambil fatwa Imam Syafi'i lalu dia kata barang siapa yang belajar ilmu falsafah, kita ambil fatwa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata dia jadi zindi. Zindi ni macam orang munafik juga. Apabila zindi ni lebih pada akidah, lari tanpa disedar. Itu zindi. Imam Syafi'i fatwa itu. Orang ini faham yang itu dengan cara yang salah. Apa salahnya? Imam Syafi'i berfatwa atas pihak-pihak yang ambil ilmu itu lalu Islamkan ilmu itu. Itu Imam Syafi'i fatwa. Ini ilmu yang kamu ambil. Ini bukan Allah Ta'ala punya, bukan Rasulullah punya. Ini ilmu daripada ahli falsafah Yunani Greek dulu. Jadi dia berfatwa demikian agar orang haram belajar ilmu mantik pada zaman itu. Memang betul hari ini ada yang mengharapkan belajar mantik. Saya pun belajar ilmu mantik. Bila kita menemui ilmu mantik, sebenarnya ilmu mantik, ilmu Allah Ta'ala. Quran dan Sunnah rujukannya yang ini kita guna. Tapi kalau mantik yang daripada falsafah Greek Yunan, itu kita bertinggalkan. Itu maksudnya. Zaman Imam Al-Ghazali dia kata wajib belajar mantik barang siapa dan faham Quran. Kerana ilmu mantik, ilmu bahasa, ilmu bayan, ilmu balaghah, itu mantik Islam. Dia bersih. Itu yang belajar. Tapi kalau bukan, makna falsafah Yunani semua masuk belajar, itu kamu kena tolak.
Ini yang Islamisasi. Kaedahnya begini, kata ulama. Yang ini ilmu Islam kita katakan. Dia ada di mana? Dia ada di barat. Dia ilmu Islam, takrifnya ada di barat. Biarkan. Biarkan. Cuma yang di barat masuk ke dalam Islam itu kita tidak boleh biarkan. Kita kena orang, kita kena tolak. Islam punya Allah Ta'ala mana boleh nak campur yang ke Islam. Yang Islam boleh. Kenapa? Itu rujukan yang betul. Sebab agama Islam ini syurun untuk semua. Biar ditakrif dengan taklif yang betul. Keindahnya begitu. Jadi oleh kerana itulah kata ulama, inna inda Allah Islam, maka tidak ada perbezaan yang mana walaupun perbezaan di sudut penamaan seperti mana Islam iman. Kita tengok bagaimana Rasulullah belajar takrif untuk umat Islam mengetahui takrif pada Rasul. Turun Jibril tanya Rasul, ya Muhammad, apa itu Islam? Islam itu ialah kamu mengucapkan dua kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah. Itu Islam. Ya Muhammad, apa itu iman? Iman itu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada pokok dan qadar. Baik dan buruk pada pokok dan qadar. Itu takrif. Tetapi satu ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan ramai sahabat dan Nabi pula yang bertanya. Yang tadi Jibril tanya Nabi, Nabi jawab. Ini Nabi tanya umat. Adakah kamu tahu apa makna Islam dan iman? Wallahu a'lam. Allah dan Rasul saja yang tahu. Lalu Nabi kata apa? Islam dan iman satu. Yang itulah kamu beriman, kamu percaya di Allah Tuhan kamu. Kamu mendirikan solat. Apa maknanya? Nabi satukan Islam dan iman itu jadi satu ta'rif. Jadi ta'rif inilah menjadi ad-din tadi. Jadi bila disebut ad-din dengan ta'rif iman dan Islam itu satu, walaupun berbeza penamaan tapi isinya satu. Jadi oleh kerana itulah ia bersifat mutlak dan dia pengkhususan. Jadi kalimat ad-din tidak ada selain berislam. Itu. Kalau kita terjemahkan agama, maka tidak ada agama melainkan Islam. Sehingga hari ini untuk uraikan permasalahan ini kerana orang awam belajar akidah tak dalam. Nak selesa ke kefahaman mereka. Sehingga Kementerian Pendidikan terima agama selain Islam. Dengan cara ia menambah itu agama budaya. Kalau ikut pada usulia, dia budaya, dia bukan agama. Tapi hari ini diterima, dia adalah agama budaya. Kalau Islam, itu Islam dari mana? Itu agama Allah Ta'ala. Selain pada Islam, itu agama. Tapi agama budaya. Apa maksud budaya? Kerana tidak adanya ar-risalah dan nubuwah. Bukankah orang Yahudi ada kitab? Bukankah ada orang Nasrani ada kitab? Soalannya kita bertanya, kitab apa yang mereka ada? Orang Yahudi kan ada Taurat, orang Nasrani kan ada Injil. Soalan lagi kita tanya, kitab yang mereka ada, siapa penulisnya? Siapa meriwayatkannya? Ada tak orangnya? Jawapannya ada. Kalau ada, maka itu bukan daripada Allah Ta'ala. Mengapa? Kerana Taurat dan Injil tidak ada rawi. Kalau belajar hadis, ada rawi. Rawi ni apa? Yang meriwayatkan. Jadi bagaimana nak tahu kita dulu, kitab yang ada orang hari ini daripada dulu itu dah salah kerana wujudnya rawi yang meriwayatkan. Kenapa? Yang meriwayatkan itulah yang menyebabkan orang disebabkan itulah daripada Allah, itu wahyu daripada Allah. Sedangkan rawi, dia tidak boleh menyatakan dia yang mendapat wahyu daripada Allah. Itu pasal tidak ada rawi. Meriwayatkan tidak ada.
Itu pasal bila yang Taurat, Injil dikaji orang, dia ada rawi. Sehingga dah oleh kerana itu dalam kitab Injil dinamakan Bible, berapa banyak rawi. Yohanes, macam-macam nama dalam tu. Maksudnya, borsi-borsi yang meriwayatkan kitab itu. Jadi, bila meriwayatkan kitab itu, sudah tidak Allah Ta'ala. Lagi satu, kami bertanya, kamu kata ini wahyu kepada Allah, Injil ni. Bible ni pada Tuhan. Cuma kami tanya satu soalan, kamu baca Bible ni, baca apa? Orang Inggeris, dia baca bahasa Inggeris. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak pernah menurunkan kitab atau wahyu dalam bahasa Inggeris. Jadi kamu baca dalam bahasa Inggeris, kamu kata itu kitab Allah Taala. Begitu juga orang Yahudi baca dalam bahasa Hebrew. Allah tidak pernah menurunkan Quran dalam bahasa Hebrew. Begitu juga perjanjian lama, perjanjian yang baru dengan bahasa Greek. Allah tak pernah menurunkan wahyu dalam bahasa Greek. Dan tidak ada Nabi Rasul berbahasa dalam bahasa Greek. Soalan ditanyakan Nabi Isa alaihissalam, dia berbicara bahasa apa? Bahasa Arab. Bagaimana kita tahu dia berbicara dalam bahasa Arab? Satu kalimah. Ahmad. Ahmad itu bahasa Arab. Dan begitu juga Nabi Isa alaihissalam lahir di Baitul Lahmi. Baitul Lahmi hari ini di mana? Di Palestin. Palestin semua wilayah ini mana ada kafirun, mana ada ahli kitab ketika itu. Cuma berketurunan sampai ke Nabi-nya, akan Nabi Ishaq bin Yaqub, Bani Israel itu tidak kisah. Cuma kita lihat dia itu, ini berbahasa apa? Dia berbahasa Arab. Okey, dia bahasa Arab. Sekarang kita yang kamu baca bahasa apa? Jadi itu bukan yang nisbah pada Nabi Isa alaihi wasallam. Kalau kamu membaca tentang Taurat, kamu Injil kamu dalam bahasa Arab, maka itu betul kita. Mengapa? Kerana kata Abdullah bin Abbas, wahyu turun kepada Nabi Musa, begitu juga Suhuf, begitu juga kitab Taurat, begitu juga turun kepada Nabi Daud, turun kepada Nabi Isa, rupanya Injil, Zabur dalam bahasa Arab Asliyah. Quran turun dalam bahasa Arab. Lalu hari ini kita baca Quran bahasa Arab, bahasa Arab. Kan betul kita baca kitab. Ini baru Al-Quran daripada Allah. Ini baru nama Islam. Kamu kata kamu ada agama. Jangan kamu berkata kamu ada kitab. Tapi kitab kamu tidak akurat. Akurat ni mana bukti yang jelas itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu benar-benar daripada Allah Ta'ala kata, kamu Islam. Kamu bukannya Yahudi, bukannya Nasrani, bukan kitab. Kamu Islam. Tetapi mengapa dalam Quran Allah menyebut mereka Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab? Kerana dua makna ahli kitab. Yang pertama, mereka baca-baca. Tulis-tulis. Bila sampai masa nak ubah, mereka ubah. Bila telah diputus Rasulullah, Nabi bahaya dalam kehidupan mereka, diubah kitab itu. Bila diubah. Orang pun faham perubahan, ada juga jahil, ada perubahan, Allah nisbahkan semua ahli kitab. Apa maknanya? Ini bukan daripada Allah Ta'ala kitab itu. Yuhadifu. Mereka dah ubah. Ini ahli kitab. Yang pertama, ahli kitab yang kedua adalah mereka yang mana hanya berpegang dengan tiga dasar. Walaupun tak ada kitab. Tapi tiga dasar itu betul. Dasar yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah harapkan pada syariat yang Nabi Musa dipegangnya. Itu dasar syariat. Dan apa yang Allah perintah pada zaman Nabi Musa, maka mereka laksanakannya. Itu syariat. Ini dasar pertama syariat. Dasar kedua masuk akidah. Akidah mereka apa? Mereka bertauhid kepada Allah. Mengisah kepada Allah. Dan mereka menolak ada Tuhan selain kepada Allah. Dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diterima benar. Mengapa agaknya?
Kerana mereka mengambilnya pembelajaran secara warisan turun-temurun nenek moyang mereka yang mana mengajar agar jangan mensyirikkan Allah, sentiasa mentauhid ke Allah. Maka ini ahli kitab. Yang inilah Allah kata seberian mereka akan dimakan. Dan kalau kamu nak mengkawini ahli kitab ini, kawinilah halal kawin itu. Yang ini, itu yang kedua. Ahli kitab yang ketiga adalah beriman kepada seluruh para Nabi Rasul dan tidak menolak mereka dan termasuk Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka enggan untuk beriman dengan keimanan Nabi Muhammad. Tiga ni, bahagian tiga ni problem. Itulah maksudnya mereka percaya Nabi Muhammad, percaya Al-Quran, tapi mereka nak masuk Islam. Ini berlaku pada zaman Rasulullah. Datang seseorang sukakan Nabi, sukakan Islam. Dia pun beriman pada Rasul. Dan kata Rasulullah, kamu percaya setiap kali datang kepada aku, kamu buat pengakuan, ya Muhammad, aku percaya kau seorang Nabi utusan Allah yang terakhir. Jadi balik. Datang lagi pun buat pengakuan. Lalu Nabi kata, kau telah buat pengakuan demikian. Sekiranya betul kau ikhlas dan jujur, maka pengakuan kamu seterusnya adalah La ilaha illallah. Lalu dia kata, ya Muhammad, ini aku tidak boleh nak segera untuk adanya La ilaha illallah. Kerana kalau aku ucap, ada orang menyaksikan, nanti dia report ke kampung, orang aku balik, aku dibunuh. Kerana itu perangai dia, orang-orang yang bukti yang sebenarnya. Ramai ahli kita, dia tak bunuh sebab dia membenarkan, cuma dia tak Islam. Seperti mana turun ayat Quran, ada qurunan sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afalan taqilun. Rasulullah mempunyai khatam di kalangan anak orang Yahudi. Bapaknya ahli kitab betul. Yang kisah dia nak beritahu ada orang macam ni. Lalu anaknya sakit, Rasulullah datang, Nabi rawat. Oleh kerana itu dari sudut Islam, boleh orang Islam merawat orang yang sakit. Di kalangan orang yang bukan Islam, boleh. Soalan kita ni, boleh tak kalau kita meruqyah orang yang bukan Islam, ia juga harus bersyarat. Tidak ada masalah. Ruqyah ni apa? Baca Fatihah, jampi-jampi dah ayat Quran. Dan dia walaupun dia kafir, kerana apa ayat Quran itu sifat. Jadi, kodam Nabi itu Yahudi sakit. Nabi datang, Nabi rawat. Sehinggalah dia nak Nabi. Bapak dia di situ. Dia cakap, wahai anakku, ikutlah Muhammad. Ikut dia. Berimanlah dengan dia. Udah tu masuk Islam. Tapi bapak dia ini membenarkan Rasul. Bapak dia sendiri minta anak dia ikut Nabi dengan masuk Islam terus. Anak mengucap dua kalimah syahadat dan Islam. Bapak enggan, tapi beriman, percaya kepada Rasul, cuma tak mau la ilaha illallah. Kalau dia tak mau la ilaha illallah, mengikut pada akidah Islam, dia tidak Islam, dia mati kafir. Jadi maksudnya pun, inilah ahli kitab. Yang kedua, kalau nak kahwin, cari yang ini. Nak makan sebelihan, cari yang ini. Bukan cari dekat Jakarta, begitu, dekat Bali, yang dia kitab. Ahli kitab dan makan babi itu. Ahli kitab tak makan babi. Dan jadi itu yang kita kena faham, maksud Allah bahasakan dalam Quran, itu ahli kitab. Itulah maksud ahli kitab. Dan di mana kitab Islam, beriman. Tidak, kalau tak Islam, maka tak beriman. Yang terakhir sebagai penutup, Illadina indallahi Islam. Seperti mana juga ada di antara kisah di para alim ulama kita yang terdahulu. Illadina indallahi Islam tidak lain, melainkan adalah satu pengakuan. Pengakuannya apa? Kita terima Islam agama kita. Kerana Allah kata, ya Allah terima Islam. Itu yang Nabi ajar kita, Raditu billahi rabbah, Raditu Islam dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi wa Rasulullah. Ini kita rela, kita terima dan kita adalah hamba Allah. Raditu billahi, Raditu billahi rabbah, wa bi Islam dina. Yang kedua tu, dan aku rela Islam sebagai agama. Inilah inna dina inda Allah Islam.
Jadi yang ini ada dalam diri kita sehingga kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lengkap Islam dan iman. Lengkap. Cuma lengkap di sudut tahrif. Lalu kita perlu melengkapkannya di sudut amalan, solat, puasa. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah itu. Itu yang melengkapkannya, ini yang melayakkan amal-amal ini dengan dua. Yang pertama, dia masuk surga. Yang kedua, keampunan daripada dosa. Jadi dosa itu bukan sekadar dia astagfirullah, astagfirullah. Tetapi adalah dengan mengamalkan sesuatu akan iman untuk menghapuskan dosa. Itu pasal seperti mana contoh orang Yahudi. Kalau ditanya orang Yahudi ini istighfar, tidak? Dia di istighfar. Siapa mereka dapat mereka istighfar? Nabi Musa, Nabi Bani Israel ada istighfar. Mereka memang ada dalam kisah-kisah orang-orang mereka pun Bani Israel dulu memang banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma bila sampai ke zaman Rasulullah SAW ada Yahudi dan yang istighfar, astagfirullah, 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 Allah lindungilah aku daripada azab kubur, siksa kubur. Ada doa tu. Sebab apa Nabi Musa dulu akan ajar. Sehingga dia jaga apa? Seorang wanita Yahudi satu ketika datang Ummah Aisyah dan kata, ya Aisyah, semoga Allah ampunkan dosamu. Apa maknanya? Kita ada istighfar. Mana Yahudi tahu istighfar dapat keampunan dosa. Ya Aisyah, semoga Allah lindungimu daripada azab kubur. Siapa yang kata, hari ini tak dikenal orang Yahudi ngomong apa kerja pada Aisyah tujuh. Orang Yahudi itu cakap begitu kepada orang Islam yang mukminah. Hukum Nabi sampai Nabi balik Tuhan syahdan, ya Rasulullah, ini ada satu kisah. Ada perempuan Yahudi datang. Dia bagi tahu semua Allah ampunkan dosa itu. Kisah itu. Yang kedua, semoga Allah lindungi aku daripada azab kubur. Yang perlu kita ketahui, ini doa permohonan daripada perempuan ahli kita. Cuma soalannya, Allah terima atau tidak doa mereka kalau tak beriman kepada Rasul. Akidah sebenarnya wajah mengajar kita, contohlah fulan bin fulan. Kita ingat di dalam Rasul Islam, lalu kita doa, kata, ya Allah kuatkan dia dalam Islam, ampunilah dosa-dosa dia. Rupanya, dia belum masuk Islam. Satu kata ulama, boleh kalau kita sangka dia dalam Islam. Walaupun dia hakikat yang belum. Boleh doa pada dia. Doa apa? Ya Allah ampunilah dia. Walaupun kita kerana tak tahu dia belum masuk Islam. Tapi doa tu boleh. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim, dia pernah mohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa bapa dia Azram. Bapa saudara. Bapa dia penyembah berhala. Lalu turun ayat Al-Quran, Allah bagi tahu, wahai ya Ibrahim, jangan mendoakan istighfar. Kerana dia belum masuk Islam. Nabi Ibrahim ingat dia dari Islam tu yang minta ampun kepada Allah dan Allah ampunkan dia. La astaghfiran laka. Agar Allah, aku mohon agar Allah mengampunkan dosa-mu. Pokoknya belum masuk Islam. Jadi kisah orang Yahudi dan itu kisah iman tapi bukan Islam. Mengapa istighfar itu amal-amal iman, su'abul iman. Okey. Tentang beriman adanya azab kubur, siksa kubur, itu iman dengan perkara yang baik. Pokoknya itu ada. Cuma soalannya, Allah terima tak dia sebagai orang beriman, tidak kerana inna dina inda Allah al-Islam. Itu. Allah turunkan inna dina inda Allah al-Islam. Sebab orang Yahudi beranggapan mereka ahli syurga. Orang Nasrani kata mereka ahli syurga. Nasrani Yahudi ahli syurga. Bila Allah turunkan inna dina inda Allah al-Islam, bila sebut Islam, mereka tak faham yang lain. Islam hanya apa yang ada pada Rasul Nabi Muhammad, bukan pada Nabi Rasul yang lain. Bahawa mereka tahu itu ayat bukan untuk mereka. Bila turun ayat itu, maka mereka pun khilaf. Kami pun layak masuk surga kalau kami beriman. Lalu Allah kata, wa makhtalafa alladhina utul kitab.
Ada kitab pun dah mula khilaf. Apa maksud khilaf? Allah bagi tahu dia tak boleh terima. Pendapat kami, Allah pun terima kami sebagai walaupun kami Yahudi. Kami pun layak masuk syurga. Yahudi kata begitu. Apa maksudnya? Ini khilaf mereka. Khilaf mereka ni kita dalam Islam tak perlu layan. Macam ada orang lagi layan semua. Ditanya siapa di syurga, kita kata orang beriman di kalangan umat Islam. Dia ke? Tak juga. Mungkin orang Yahudi pun boleh masuk syurga juga. Ini orang Kristian ni pun boleh masuk syurga. Kita tahu syurga mana? Syurga yang sama dengan syurga orang Islam. Iyalah. Ini hak Allah Ta'ala. Kan masuk ke Yahudi, Nasrani, Kristian ke dalam syurga. Dia belum faham rupanya. Tak mungkin macam Yahudi. Jadi apa? Ini khilaf yang jangan layan. Kerana ini fahaman sendiri. Ini fahaman sendiri. Yahudi, Nasrani takkan masuk Islam. Orang lain takkan masuk syurga. Mereka Islam dan iman pada Nabi Muhammad. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.